dah balik ke? Tidurlah. Lihat. Abang nak mandi dulu ya. Daisy. Lambang kesucian dan kebahagiaan untuk insan yang sempurna. Mana ada manusia yang sempurna, bang? Ya ada. Di depan abang. Buka mata. Ni tiket cruise, bang. Siapa nak pergi? Nah, itulah tiket ada 2. Zina pergi. Kalau Zina pergi, abang pun nak ikut juga. Ini sedih ke apa ni? Dia kan selama ni Zee kata nak naik cruise. Ha? Macam tak suka je. Zee bukannya tak suka, bang. Zee suka sangat. Tapi macam mana saya nak pergi, bang? You don't worry lah, sayang. Abang dah kau tim dengan dia orang semua dah. Kita pergi ya. Seronok kan? Oh. Ha? Abang. Awak sayang saya tak? Tak sayang. Mana boleh tak sayang? Itu dia tadi sedutan drama daripada isteri-isteri ayah, bagaimana pasangan ini membeli jiwa pasangan. Ada pelbagai cara dengan memberi perhatian, rawatan dan menjaga pasangan kita dengan sebaik mungkin. Sebelum kita nak kenalkan tetamu-tetamu kita yang berada di studio dan juga di dalam talian, ini sempat nak dikongsikan bersama dengan anda, yang mana rakan penerbit kita hari ini, Syifa, dia sempat membuat soalan di Instagram Wanita hari ini. Katanya, apa yang anda buat untuk beli jiwa pasangan anda? Ini salah satu jawapan daripada penonton-penonton kita. Katanya, rasanya pasangan saya dah tak ada jiwa kot. Banyak kali dah cuba nak beli jiwa dia, masih keras macam batu. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang kita cakap dalam perkara ni dalam kegembiraan. Ada orang yang mudah untuk saling sayang menyayangi, berkomunikasi dan membeli jiwa pasangan. Tetapi ada juga dalam kalangan penonton-penonton kita ini yang dah cuba sedaya upaya untuk membeli jiwa pasangan namun tetap tidak ada kebahagiaan. Sebelah tangan je lah. Maksudnya kita beli jiwa, dia tak beli balik. Dia tak balas balik. Kita tanya teruslah ke tetamu kita hari ini. Kan? Kita kenalkan tetamu kita. Okey, di sebelah Fiza ialah Fizi Molek FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fizi bersama kita. Lama tak jumpa Kak Fiza. Lama kan? Molek makin molek. Okey, dan di sebelahnya tak asing lagi bersama kita ialah Encik Saiful Bahri bersama kita hari ini. Terima kasih. Salam. So alhamdulillah hari ini saya duduk sebuah orang yang molek. Molek ada lagi seorang lagi molek. Ini gang kita Fiza untuk ini. Di dalam talian hari ini yang walaupun sibuk sangat jadualnya, sempat juga bersama dengan kita bersama dengan Ika Nabila. Assalamualaikum, apa khabar Ika? Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar Kak Fiza dengan Hawa? Baik, alhamdulillah. Dah beli jiwa pasangan ke pagi ni? Oh dah, awal-awal lagi kita dah beli Kak Fiza. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak kongsikan tentang beli jiwa pasangan ni, Hawa, Cik Saiful dan juga Fizi serta Ika. Kalau bercakap tentang beli jiwa pasangan ini, mungkin setiap daripada kita ini mempunyai pentafsiran yang berbeza-beza. Konotasinya adalah berbeza. Ada orang pemahamannya kalau beli jiwa pasangan ni mesti kena hantar coklat, kena belikan tas tangan, kasut, barangan kemas rumah, kereta dan sebagainya. Tapi ada setengah orang beli jiwa pasangan ini sekadar dengan bertanya khabar, mesej sewaktu pasangan berada di pejabat ataupun tanya bagaimana keadaan diri anda pada hari itu. Pastinya berbeza-beza. Kita nak tanyakan kepada Cik Saiful dahululah sebagai pembuka tirai perbincangan kita ini. Bila bercakap tentang beli jiwa pasangan ini sebenarnya, bagaimana kita nak mentafsirkan perkara ini dalam bahasa yang paling mudah? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Saudari Fiza, Hawa dan juga sahabat saya di sebelah saya, Fizi, dan juga sahabat yang berada di talian yang tak bersama-sama dengan kita. Ingatkan 2 lelaki 2 perempuan. Lupa 3 perempuan 2 lelaki. Wanita hari ini. Sebab wanita hari ini. Okey, topik kita hari ini beli jiwa pasangan. Seperti yang Saudari Fiza katakan ataupun tanyakan tadi, betul lah. Penafsiran manusia dekat luar sana berbeza-beza. So dan biasanya bila kita sebut beli jiwa ni sinonim
anonim yang biasanya dia kaitkan adalah dengan wang ringgit, harta kebendaan untuk beli jiwa. Tetapi bagi saya nak bawa hari ini kepada wanita hari ini dan juga kepada wanita-wanita yang menonton di luar sana. Bila mana saya, Cik Fiza, bila turun ke lapangan, melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, sebenarnya penafsiran kepada beli jiwa pasangan dia bermula daripada dua perkara. So dua perkara yang kebiasaannya daripada hasil kajian dan juga pertanyaan saya kepada sampel kajian saya, mereka sangat bersetuju kalau mereka berpuas hati dengan dua perkara ini. Yang pertama adalah apabila seseorang tersebut berjaya, bab kata Hawa tadi, ialah orang jual dia tak beli, nak buat macam mana kan? Betul. So kalau dia jual apa dia? Kalau dia jual masa. Sebenarnya basic yang paling utama untuk pemahaman kepada semua yang berada di luar sana, seberapa banyak masa yang kita luangkan, adakan kepada pasangan tersebut, itulah sebenarnya salah satu di antara aspek atau faktor utama kita membeli jiwa mereka. So minta maaf ya. Saya banyak tanya sampel kajian saya, contoh-contoh yang paling mudah. Bila Izzah kata, yelah orang beli jiwa ni kadang dengan apa, tas tangan yang mahal, basikal yang mahal, basikal yang mahal, 69,000. Betul. Contoh. Awak dah gelap kan? Kejap lagi Fiza. Kan? Dan saya pernah jumpa sampel kajian saya. Suami bergaji sekitar pendapatan sebulan 100,000. Isteri pendapatan sekitar 45,000. Tetapi bergaduh suami isteri sebab tak cukup duit. So nampak tak peliknya di situ? Cukup lagi. Sebenarnya bukan isu keuangan itu yang menjadi isu utama. Rasa tak puas hati di antara pasangan, terutamanya si isteri, tetapi adalah disebabkan faktor masa. So pasangan yang kurang memberikan masa untuk bersama-sama dengan sama isteri ataupun suami. Sebab kayu ukur kepada kasih sayang seseorang insan tersebut, dia kena balik kepada basic yang utama. Sebab apa? Sebab di dalam otak manusia ni, banyak kali saya kata Tuhan menciptakan otak manusia ni cukup unik. Kita ada sistem limbik. Sistem limbik inilah yang memainkan peranan yang penting untuk emosi seseorang tersebut. So emosi tersebut sangat dipengaruhi oleh apa? Rasa kasih sayang, cinta, benci dan sebagainya, yang sangat ada lakitan dia dengan masa. So cukup masa yang kita peruntukkan kepada orang yang disayangi, pasangan kita, insya-Allah yang lain mudah untuk diatur dan diuruskan. Baik, dengar tu Fizi, Cik Saiful dah sebut masa. Betul. Lepas tu Fizi ni bekerja sebagai seorang penyampai radio dan masa yang sama sebagai pengacara juga. Okey Fiza. Sedap ya? Sedap Fiza. Mesin. Siapa dah buat tes tadi? Ya. Alhamdulillah. Okey, dan untuk pengetahuan anda, Fizi dari tadi ni bila kita sembang-sembang pasal beli jiwa, kata beli rantai lah, beg tangan lah, muka dia merah padam. Adakah tu cara Fizi beli jiwa pasangan ataupun masa yang diluangkan? Yalah. Kalau sebut pasal masa ni, kita akuilah sebagai seorang penyiar ni memang tugasan yang sangat mencabar. Kita keluar seawal jam 4.30 pagi. Betul. Pukul 4 pagi dah bangun. So kadang-kadang balik rumah pun dalam pukul 9 malam, 8 malam kan. Bila dah balik rumah, tenaga kita pun dah nak habis. Betul, faham. Balik rumah kadang-kadang balik sembahyang, selamat. Kan? Tapi saya cuba mengadakan jugalah masa bersama dengan family. Kan? Contoh macam hari Minggu, saya memang akan off telefon. Kalau kawan-kawan call pun memang saya tak akan angkat punya. Hujung minggu? Hujung minggu. Bagusnya. Disebabkan hujung minggu itulah masa kita nak bersama dengan keluarga. Nak tengok anak-anaknya perkembangan macam mana. Dan yalah, kalau macam Cik Saiful cakap tadi, betul lah. Masa tu sangat-sangat penting lah Cik Saiful. Betul. Sangat-sangat penting lah. And saya cuba habiskan masa saya dengan family. Antaranya kita buat jalan-jalan, dan saya dengan isteri memang suka ride. Jadi kita itulah cara kita nak beli jiwa pasangan kita. Maksudnya kadang-kadang ada pasangan dia ada hobi dia, tapi dia buat seorang-seorang. Dia tak melibatkan pasangan dia. Betul. Tapi caranya tapi kadang-kadang itu boleh dipupuk kan. Maksudnya kalau orang kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Jadi kadang-kadang mungkin isteri pun mula-mula takut ke tak suka nak ride, tapi dia memang suka ride. Memang suka. Tapi jadi nasib baiklah. Ini rezekinya kan. Okey, itu Fizi. Tapi kita nak tanya juga pada Ika. Kalau cakap tentang beli jiwa ni, macam Fizi luangkan masa bersama isteri, keluarga, bawa sekali isteri pergi ride. Tapi kalau kita tengok Ika sendiri, walaupun seorang selebriti, seorang usahawati, memang seorang peniaga yang berjaya, memang sibuk juga masa di pejabat menguruskan perniagaan dan sebagainya. Tetapi waktu untuk suami dan anak tu memang mesti ada. Masih lagi masak untuk suami dan sebagainya. Bagaimana cara terbaik yang selalu Ika lakukan untuk beli jiwa suami Ika sendiri?
Alright, okay. Ika percaya zaman sekarang ni pasangan kebanyakannya duduk bekerja. Kalau kita cakap pasal masa, kalau kita nak masa face to face, sangat susah sebenarnya kan. Ika percaya dengan bagi attention, insyaAllah boleh beli jiwa pasangan lah. Walaupun tidak mampu untuk masak setiap hari, tapi bila suami request, walaupun tengah malam, insyaAllah boleh perform. Request makan maksudnya, request masak. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. And sentiasa update dengan dia apa kita buat, share jadual kita so that dia tahu yang isteri ni memang betul-betul sibuk untuk masa depan anak, of course. Ika, sebenarnya ambil masa yang lama tak untuk kita nak tahu pasangan kita ni suka apa, macam apa yang kita buat yang dikira boleh ambil hati dia, ambil masa tak? Sebab macam tadi bila Fiza kongsikan kan, ada yang dah beberapa kali beli jiwa pasangan tapi respon tu tak ada. Mungkin cara tu salah ke? Kalau Ika macam mana pengalamannya? Okey, contohnya kalau macam Ika sendiri, kalau bab benda ni selalunya wanita-wanita sekarang pun kebanyakannya ada duit sendiri, berkerjaya, kalau suri rumah pun berniaga dari rumah. So bab kebendaan ni kurang orang kata boleh attract attention kita. Lebih kepada masa, of course, dan juga attention lah. Bila kita text, dia jawab, kita rasa safe, kita rasa selamat. Bila dia text kita terus jawab, kita terus call pun, benda yang sebenarnya buat kita rasa sangat happy dah. Dan saya suami juga rasa benda yang sama. And kalau nak tanya bab makan tu, selalu kalau Ika tanya direct je, yang sedap ke tak? Kalau nak cakap sebab bab penampilan pula, yang cantik tak pakai macam ni, yang you suka tak pakai macam ni, terus direct senang. Sebab kalau kita berkias-kias, kadang kita tak tahu dia suka ke tidak ke kan. Tanya direct senang. Lagipun dah alhamdulillah almost 6 tahun kahwin. Tanya direct lah, tak payah nak malu-malu dah. Alhamdulillah. Dan bila kita dengarkan apa yang Ika katakan, apa yang Fizi katakan, termasuk apa yang Cik Saiful katakan tadi, sebenarnya memang betul ya, bukan semata-mata kebendaan, tetapi perhatian, komunikasi dan kasih sayang itu juga penting. Lepas ni kita nak tanya soalan kepada panelis kita ni. Kata orang yang kata, bukan saya yang kata orang, kalau orang lelaki ni tiba-tiba secara tiba-tiba melebih-lebih beli jiwa pasangannya, mungkin ada buat kesilapan. Kalau anda setuju penonton, anda komen di Instagram dan juga Facebook kita baca selepas ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai suka Ika tentang topik kita pada hari ini. Jom, silakan. Sebenarnya kita tak mampu nak memberi dan memiliki, tetapi kita boleh berusaha untuk mengharmonikan hubungan. Jadi penting sebab apa? Yang penting adalah kebahagiaan bersamalah kita dengan dia. Kita je yang tahu. Itu penting bagi jiwa kepada pasangan kita. Untuk dia banyak korban untuk kita kan, untuk anak-anak, untuk makan, minum, semua dia jaga untuk kita lah. Jadi kita harus bagi dia happy ya. Perlu untuk kita beli jiwa pasangan kita. Seperti suami kita balik kerja berat penat and then kita masakkan untuk dia, ataupun kita buat sesuatu yang buatkan dia bahagia. Betul, sebab pada Syah dia tolong kemas rumah ataupun tolong lipat kain ke kan, tolong sesapu dah cukup baik dah kan sebenarnya. Tapi kalau dia nak bagi kita hadiah macam handbag ke apa, itu dah rezeki lah kan. Bagi saya, kalau kita nak ambil hati isteri, tolong masak, tolong kemas rumah, tolong basuh baju lah, segala-galanya lah. Itulah kita dapat mengambil hati isteri. Sebenarnya tak perlu modal yang banyak pun. Actually, you tolong bukakan pintu kereta pun dah menyentuh hati dah. And then you tolong dapatkan kasut letak dekat depan dia pun, bukanlah kata ada setengah orang fikir itulah menghambakan suami. Tak sebenarnya. Bila suami layan kita letak kasut dekat depan mata tu, itu maknanya penghargaan dia kepada kita. Itu pun dah cukup dah menyentuh hati saya sebagai seorang wanita. Macam-macam kan, sebenarnya mudah je wanita ni berikan perhatian dan kasih sayang, insya-Allah mudah dibeli jiwanya. Ika angguk, kawan saya kat depan ni pun angguk juga. Okey, ini sebenarnya kita nak tanya kepada kedua-dua jejaka kita yang berada di studio ketika ini. Kita bagi awal soalan tadi tu sebab supaya anda boleh merangka strategi jawapan. Kami dah rangka di malam. Dah bincang. Okey. Kata orang kan, kadang-kadang kalau tiba-tiba lah tanpa orang kata tak ada hujan, tak ada ributnya, tak ada petirnya,
tiba-tiba suami ni berlebih-lebihan beli jiwa isteri. Kadang-kadang mungkin ada kesilapan yang dah dilakukan di belakang pasangan tu. Anda setuju ataupun tidak? Soalan ini mungkin menjerut anda. Okey. Terima kasih. Wow, soalan Fiza ni betul lah. Dah diduga dah Fiza kan. Tapi lah kita nak jawab lebih-lebih pun wanita hari ni. Ya. So kalau kita lelaki hari ni tu lain Kita kan. akan jawab. So baik. Betul. So mewakili lelaki-lelaki yang ada dekat luar sana lah. So sebentar nanti sahabat saya Fizi akan backing saya lah insyaAllah. Juru kamera kita pun ada. Diorang tak setuju tadi. Diorang dah cakap. Punya propsman kata tak. Soalan salah. Dia macam ni. Lelaki ni seperti yang saya katakan dari psikologi ni dia banyak helah bela diri. So kenapa helah bela diri saya katakan? Sebab helah bela diri ini adalah salah satu talian hayat bagi lelaki sama ada untuk talian hayat untuk melindung kesilapan dia seperti mana yang Cik Fiza katakan, ataupun nawaitu dia tu memang untuk dia memberi pada ketika dia mampu pada saat itu dan ketika itu. Dia lebih kepada memberilah. Betul. Biasanya yang mana? Sebab lambang menghargai, menghargai betul. Lambang kasih sayang seorang lelaki kepada pasangannya adalah dengan cara dia berkorban. Dengan dia menghadiahkan ataupun dia memberi sesuatu perkara tersebut. Contoh macam Fizi katakan keluar pukul 4.30 pagi balik 9 malam. Itu merupakan lambang kasih sayang seorang lelaki kepada pasangan dia. Yang mungkin dia tak terjemahkan, dia tak katakan melalui perkataan. So yang itu biasanya dia kena ceritakan bagi sang lelaki. Baik, bagi wanita pula apabila dia mendapat sesuatu perkara tersebut timbul yang Pak kata Fiza tadi emosi yang berbelah bahagi. Sama ada betul ke ikhlas suami aku bagi ataupun ada udang di sebalik batu kan. So sangkaan-sangkaan itu kan sangkaan-sangkaan seperti itu. Kalau dapat elakkan terima dengan hati yang ikhlas. Sebab apa? Sebenarnya nombor 2 yang saya nak katakan dekat sini Cik Fiza dan Hawa dan juga sahabat kita yang berada di talian Ika lambang yang kedua sebenarnya yang boleh dibeli jiwanya melalui apa? Akhlak. So melalui orang kata apa, tindakan perbuatan yang baik, yang positif. Sebab apa? Bila sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak Nabi? Aisyah mengatakan apa? Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. So nombor 2, bagaimana nak beli jiwa pasangan anda? Seperti mana yang Cik Fiza katakan, memberikan hadiah yang berlebihan dan sebagainya. Mungkin kita ambil dari sudut yang positif bagi orang lelaki, iaitu menunjukkan akhlak yang baik kepada pasangan itu merupakan salah satu di antara option yang kita boleh beli jiwa pasangan kita. Menggembirakan dia, membahagiakan dia, menghargai Yes, seperti mana yang respon daripada sahabat kita daripada talian tadi kata apa? Pakaikan kasut bukakan kasut depan pintu. Sebab selalu tu waktu awal-awal je. Ataupun macam tahu pula masih sekarang. Masih sekarang. Ini sekarang. Sekarang ni dia tak boleh jawab. Fizi silakan. Tapi betul lah, kadang-kadang dia bukan nak cakap apalah. Bila lelaki ni menunjukkan pemerhatian dia, perhatian lebih kepada pasangan dia, pasangan dia selalu menganggap benda ni macam saya dah apa-apa ni kan. Selalu macam you buat apa ni sampai you tiba-tiba macam beli kasukaan. Contoh kan. Tidak, sebab lelaki ni macam saya sendiri, saya tak reti macam mana nak cakap sayang, cinta, rindu dekat pasangan. Kita tak reti nak bercakap secara direct. So dua-dua jenis lelaki. Sebab kita memang macam tu kan. Pemalu. Segan. Pemalu kan. Tapi kita menunjukkan kita punya sayang tu dengan cara kita sendiri, cara kita bekerja, kita sampai satu tahap saya tak pegang kad bank pun. Kad bank saya serahkan bulat-bulat. Ini memang dah bukan beli jiwa. Dia tepuk tangan. Ini bukan beli jiwa pasangan, tapi ini lebih kepada tanggungjawab, lebih kepada menjalankan tanggungjawab dan memberi sepenuh perhatian lah kepada keluarga. Tapi ataupun mungkin dalam situasi yang soalan saya tanyakan tadi, mungkin dia menghadiahkan sesuatu kepada pasangan, mungkin ketika itu dari segi kewangannya lebih kukuh, ada duit yang lebih. Masa itulah dia nak membelanjakan wang ini kepada isteri, tapi kadang-kadang isteri mungkin ada rasa terperanjat lah juga sebab tak pernah, katalah kahwin 15 tahun tak pernah belikan barang kemas. Tiba-tiba selepas 5 kahwin dia belikan pula barang kemas. Ika pernah tak ada dalam situasi macam tu? Tak pernah minta, tiba-tiba dimanjakan ataupun dibelikan dengan pelbagai hadiah-hadiah untuk membeli jiwa. Jawab Kak. Tadi dia gelak je. Pernah sebenarnya. Kadang-kadang selalulah
kan. Tapi saya macam dah boleh baca sebenarnya. Saya macam dah boleh baca. Contohnya kan, kalau beli hari Khamis, kita dapat agak dah. Mungkin hari Sabtu nak pergi golf. Kantoi. Betul teori tu betul. Jadi kita macam tak apalah, orang bagi kita menerima kan. Tapi dah boleh agak dah sebenarnya Kak Fiza dan tetamu yang berada di studio. Ika dah boleh agak dah. And of course awal-awal rasa macam contoh macam semalam tak payah, you tak payah drive. I hantar you pergi office. I was like, selalunya I drive tapi you nak hantar. Sebab apa? Sebab malam semalam ada futsal. Dia bayar balik, beli jiwa. Dia beli jiwa dulu sebelum dia buat sesuatu. Tak apalah, kita rasa lega. And balik pula tiba-tiba rasa lapar, dia nak tolong masakkan. Rasa macam bagus lah. Bagus sebenarnya. Betul ke Fizi? Maksudnya selalu macam tu. Kalau nak lakukan sesuatu, kena bagi dulu. Dia tak selalu tapi akan berlaku macam tu. Ini tapi sebenarnya kalau kita lihat ini dalam satu konteks yang positif, diplomatik. Sebenarnya ini orang kata dalam orang putih itu give and take dalam hubungan rumah tangga. Maksudnya kalau kita berkemampuan, kita beri dari segi kebendaan. Tapi kalau bagi mereka yang mungkin macam Ika kata tadi, kadang-kadang hantar pergi kerja, belikan hadiah, tapi suami masakkan juga untuk dia. Ini juga Cik Saiful, Fizi dan juga Ita serta penonton, kita nak kongsikan bingkisan ini yang mana pasangan ini yang dah 12 tahun mendirikan rumah tangga melalui pelbagai fasa jatuh bangun dalam kehidupan, bagaimana sebenarnya hubungan, komunikasi dan kasih sayang itu yang banyak mengeratkan lagi hubungan mereka. Kita saksikan Saiful Nizam dan juga Aida. Silakan. Beli jiwa pasangan. Hello, jiwa isteri. Kenalah makcik. Jiwa suami tu bolehlah. Memiliki rumah tangga yang bahagia dan hidup bersama dengan insan yang tersayang adalah impian setiap pasangan yang berumah tangga. Saling bertolak ansur dan berkomunikasi dengan baik adalah salah satu kunci utama untuk rumah tangga kekal harmoni. Itulah yang sering dilakukan oleh pasangan Muhammad Saiful Nizam Ismail dan Khairul Nur Maidah Zali sepanjang 12 tahun melayari bahtera perkahwinan. Abang Saiful ni dia lagi kreatif untuk ambil hati Aida lah. Sebab bagi Aida, kejutan ni dia kadang-kadang tak tahu tiba-tiba dia jadi romantik. Macam tu. Tak tahu tiba-tiba bagi Aida lah. Sebab kadang-kadang perempuan ni, kita punya perasaan ni lain tau. Bukan kata bagi barang tu, benda tu boleh membeli jiwa kita. Tak juga kan. Jadi kadang-kadang dia balik kerja, sayang jom kita jalan-jalan kejap depan-depan dekat kawasan perumahan pun, bagi Aida itu satu cara untuk beli jiwa yang mungkin orang lain tak ada. Bagi Aida, dia menjadikan aktiviti yang dapat membeli jiwanya sebagai satu rutin untuk mereka mempunyai masa berdua bersama. Ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan mereka suami isteri. Beli barang dapur, memang orang akan cakap benda tu simple je, tapi Aida jadikan benda tu rutin. Aida kena beli barang dapur dengan abang. Dia takkan beli barang dapur kalau saya tak ada. Walaupun nak tinggal telur je kat rumah. So that's your rules. 12 tahun kahwin, you kena ikut pergi beli barang dapur. Because that's a moment that we can spend together. Sometimes macam beli barang dapur nampak simple. That's the moment yang kita akan, okay, you go this side, I akan beli ayam, daging apa semua. This is my part. Walau sibuk macam mana pun, saya memang kena spend time juga untuk beli barang dapur. Sebab saya tahu isteri saya memang nak beli jiwa dia senang je. Beli barang dapur, ajak lepak kat luar, goreng kerupuk lekor, that kind of thing. So dia tak make things complicated. So that's the only way. Kadang-kadang kita kena pandai untuk bagaimana nak ambil hati atau nak beli jiwa seorang isteri yang sentiasa berkorban untuk kita, walaupun kita keluar dekat bekerja dan sebagainya. So that's the only way. Kenapa dia jadikan benda tu rutin? Sebab kadang sebenarnya kalau kita tahu lelaki ni dia very straightforward tau. Dia pandang ke depan, dia tak ada dah mencong ke sini. So kita kena ajar dia orang cara macam mana. Tapi kita takkan cerita, okey, ni sebenarnya cara untuk abang beli jiwa Aida. Sekarang abang dah tahulah. So maksudnya kita ajar, orang kata di sebalik itu, so dia pun tak tahu sebenarnya itu boleh beli jiwa kita. Macam contoh kalau dalam kereta, benda simple je, pegang tangan. Sekali je dia buat. Abang tak pegang tangan Aida pun. Merajuk, Aida memang kuat merajuk. So dia tahu benda tu macam Aida tak suka. So dia dah selalu ingat kalau setiap kali masuk kereta, dia akan ada satu masa tu dia pegang tangan. Dengan Hindustan pun dia pegang tangan. Maksudnya kita ajar dia
amal lah sebenarnya. Kita ajar dia benda yang boleh beli jiwa kita tu sebagai satu rutin. Benarlah kata orang, untuk membahagiakan pasangan tidak semestinya perlu mengeluarkan modal yang banyak. Hanya dengan menyuntik elemen kejutan juga dapat menyemarakkan lagi hubungan di antara satu sama lain. Romantiknya Saiful dan juga Aida, dan semoga tepuk tangan. Tepuk tangan. Itu apa yang kita pelajari daripada mereka ni adalah dia tidak semestinya dengan kebendaan, tapi sekadar pegang tangan dalam kereta, sentuhan, masak, ambil berat, itu pun yang perkara penting sekali dalam hubungan rumah tangga, kan? Kalau kita nak bacakan komennya, silakan. Dari Noratna Mustafa, katanya yang selalu pasangan saya buat, siapkan kerja urusan rumah tangga bersama. Kalau balik kerja lewat, bila balik rumah tengok semua urusan seperti masak, angkat kain, jemuran dan anak-anak telah terurus. Allah, inilah nikmat terbesar rumah tangga. Satu lagi, ini menarik juga daripada Mas Surah Abdul Ghani. Katanya, beli jiwa pasangan memang indah untuk didekati. Perkara yang paling mudah, solat berjemaah bersama. Menjaga saya ketika sakit, begitu juga dengan suami saya. Menjaga hati berdua, percaya mempercayai dan bersama suami, anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Duit bukan segalanya. Belayan kasih sayang bersama. Alhamdulillah, tahun 41 bersama, layari perkahwinan mereka. Tahniah Puan Mas Surah Abdul Ghani dan juga pasangan. Okey, kalau tadi kita dah sembang-sembang banyaklah kalau wanita ni suka diambil hati macam mana, kalau si pasangan suami lah kan, apa yang dilakukan untuk ambil hati isteri. Tapi kita nak tahu sebagai seorang lelaki kan, apa yang kalau isteri buat rasa macam seronoknya? Sebab kadang-kadang lelaki dia tak bagi tahu. Tak ekspresif. Betul, dia kadang-kadang cukup kita nak pergi kerja, jaga diri baik-baik. Macam tu Cukup macam kata macam Uitnya. wow. Dia uitnya. Terus start motor macam okay, take care. Nampak. Mudah. Cakap elok je. Mudah. Lelaki lah yang paling senang dibeli jiwa ni. #mudah. Balik rumah dah penat-penat. Papa handsome hari ni. Dah rasa macam, ya ke? Dah semangat balik. Nampak tak? Benda-benda macam tu. Mudah. Dia tak susah sebenarnya untuk membeli jiwa seorang lelaki ni. Hanya dengan senyuman, perbuatan juga percakapan yang baik-baik, insya-Allah. Jadi tak payah bagi hadiah lah. Tak payah kot. Lelaki ni dia segar kalau beli hadiah. Kalau ada bagi, okey je. Bagi, kami terima je. Jiran sebelah tolong jawab. Okey, ini daripada seorang lagi penonton kita, daripada Masuk Azuma. Kita bercakap tentang pasangan hari ini, ada yang bekerja bersama, tapi ada juga yang suri rumah. Katanya sebagai seorang suri rumah, beli jiwa sekadar bawa jalan. Walaupun tak jauh mana, cukup bagi saya sebab seharian di rumah, uruskan rumah tangga, anak-anak sekolah, Sabtu Ahad seronok kalau dah suami bawa keluar, walau sekadar pergi mall dah happy sangat. Jika suami belikan hadiah, bagi saya itu satu bonus. Ini dalam situasi tertentu, Cik Saiful. Kadang-kadang cara nak beli jiwa pasangan tu mungkin dengan kalau isteri tu suri rumah, sesekali bila suami balik dari kerja walaupun penat, tapi mungkin tanya khabar. Hari ni macam mana sayang dekat rumah, anak-anak macam mana? Tolong cuci pinggan, tolong lipat kain dan sebagainya. Itu juga mungkin antara cara terbaik dan paling mudah tanpa kos untuk membeli jiwa pasangan. Betul, saya setuju. Saya sangat setuju apa yang Cik Izzah katakan. Sebenarnya dia beli jiwa ni kata kunci dia surprise. Kan, sebab kita tahu orang perempuan ni Fizi dia memang suka sesuatu benda yang surprise, kejutan. Dan kita tak boleh beli jiwa jangan terkejut sangat. Sebab saya pun pernah melakukan surprise because bawa ambil rumah daripada tempat kerja, flight pergi ke Ho Chi Minh Kot waktu tu dengan pakaian baju kerja semua, sampai ke airport. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi JB. Tapi bila pergi JB, masuk pintu antarabangsa. Kita nak pergi mana ni? Rupanya surprise saya tu dia agak susah sikit dekat dia because dia kena bagi laporan ke ketua jabatan untuk membenarkan dia ke overseas pekerjaan. So tak apalah, dari situ saya belajar sesuatu lah. Baik, apa pun effort that count. Yes. Dan Fizi, sebenarnya yang penting kita kena faham. Awal-awal tadi kita katakan apa? Beli jiwa tidak semestinya dengan kebendaan. So bila Tuhan mentakdirkan kita bukan pasangan yang begitu mampu untuk memewahkan pasangan kita, tapi tak salah seandainya kita pakai apa yang Tuhan beri, kelebihan itu yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, kita cukup fizikal untuk kita appreciate apa yang pasangan kita bagi. Saya nak tambah sikit apa yang Hawa kata tadi, Fizi. Orang lelaki dia sangat suka seandainya pasangan dia tahu berterima kasih dan bersyukur dengan pengorbanan yang dia berikan. Dia appreciate. So walaupun suami hanya bawa roti canai 3 bungkus, 3 keping, terima kasih lah Bang Nila, makanan yang paling sedap saya makan hari ini. Cukup.
Kan sedap dengar tu. Rasanya orang perempuan pun nak macam tu juga. Ya, betul. Dan orang perempuan sangat-sangat suka, terutama yang suri rumah yang berada di rumah tu, seandainya dia masak, anak-anak dan suami duduk makan bersama-sama. Sebab waktu itu dia akan merasa satu penghargaan yang besar di atas pengorbanan. Di situlah yang dinamakan suami ataupun pasangan beli jiwa pasangan. So menghargai, surprise dan sebagainya. Kata kuncinya menghargai pasangan. Menghargai Beli jiwa pasangan. ni lebih kepada menghargai pasangan. Ika, di penghujung perbincangan kita ini, Ika mungkin Ika boleh kongsikanlah sebagai seorang isteri, sebagai seorang wanita, walaupun dalam tempoh 6 tahun mendirikan rumah tangga, mungkin ada juga pengalaman rakan-rakan, ahli keluarga yang lain. Bagaimana cara terbaik untuk kita ni pun sebagai seorang isteri? Kadang-kadang kita mengusik mereka ni mengusik jugalah. Tapi kita pun kena faham keadaan dan situasi kehidupan kita. Ada suami kita yang mungkin berkemampuan, ada yang tidak. Bagaimana cara terbaik kita sebagai seorang isteri untuk menerima pasangan kita ini dengan hati terbuka dan mencari titik tengah untuk sama-sama kita meraih bahagia itu, Ika? Alright, okay. Betul. Macam Cik Saiful cakap, macam Fizi cakap, kalau tak semua wanita ni dia nakkan kebendaan saja. Macam tadi boleh je free beli jiwa. Wanita ni dia suka sangat puji-pujian. Puji dia masak, puji dia cantik pun okey dah, and kalau dia tak puji pun kita boleh tak nampak lah. Maksudnya untuk meet halfway, kita boleh nampak. Kalau husband tu mungkin dia tengok kita ni lain, mungkin dia suka kita bersiap jelas sikit untuk dia. Sama-sama compliment each other, sama-sama faham each other. Tak payah nak membeli, tak payah beli barang pun tak apa sebenarnya. Kalau pada Ika lah, tak payah. Maksudnya cukup sekadar puji, cukup sekadar pegang tangan, cukup sekadar ajak. Kalau dia outstation, ajak kita juga. Maksudnya dia outstation, kita pun boleh bercuti sama-sama pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Tapi kan mungkin ada dalam kalangan mereka yang rasa nak beli jiwa ni, nak ambil hati ni satu kerja yang berat. Tak boleh ke kalau nak terima saja pasangan seadanya? Pendapat Cik Saiful macam mana? Okey, terima kasih. So kalau rasa beli jiwa tu berat, saya rasa satu masalah jugalah. Masalah pada pasangan tu kan. Masalah besar tu. So masalah besar tu. So betul. Tapi saya suka penghujung ayat yang Hawa katakan tadi, terima seadanya. That means dalam erti kata bagaimana kita mengetahui, kita yang lebih mengetahui siapa pasangan kita, maka kitalah yang seharusnya berlapang dada dengan apa sahaja yang kemampuan pasangan kita hadiahkan ataupun berikan kepada diri kita. Pendek cerita, kita berdiri di hadapan cermin. Apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapat. Apa yang kita nampak, itulah sebenarnya yang cuba kita berikan kepada orang lain. So, Cik Saiful, mungkin satu lagi yang kalau boleh kita kongsikan kepada penonton kita, bagaimana sebenarnya kita ni jangan membanding-bandingkan hidup kita ni dengan orang lain. Okey, terima kasih. Yang itu saya tak sangka Cik Fiza boleh keluarkan ayat itu. Tapi yang itu sangat menarik. Yang pertama, tolonglah sebab sekarang ni bila saya melihat kajian lapangan saya, social media memainkan peranan yang sangat penting di dalam mempengaruhi minda anak-anak, remaja dan juga pasangan suami ataupun isteri dan sebagainya. So please, dia kena balik kepada yang basic, iaitu nawaitu ataupun niat dia. So kalau nak berkorban, kalau nak buat sesuatu untuk membeli jiwa pasangan, ingat nawaitu itu adalah kerana apa? Kerana kejujuran, kerana keikhlasan. Lain daripada yang itu, dia akan memberi mudarat ataupun kesan yang buruk. Sebab apa? Sebab dia akan membinasakan kehadapannya. Janganlah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita bina dan cipta bahagia kita dalam kalangan pasangan kita. Secara ringkasnya daripada Fizi tentang topik kita pada hari ini. Ringkasnya, yang paling penting kita kena memahamilah pasangan kita. Kita kena tengok, fahami, selami pasangan kita ni macam mana. Kalau pasangan kita sejenis yang macam tak kisah, buat secara tak kisah. Kalau pasal kita cenderung ke arah macam nak membanding-bandingkan dengan orang lain, kita kena menyelami dalam dunia tu. Kita kena memahami pasangan kita. Kena faham apa yang dia suka. Faham apa yang dia suka, faham apa yang dia tak suka. Kita kena, dan nama perkahwinan, berpasang-pasangan, kita kena saling melengkapi lah. Kalau kita tak faham, masalah akan timbul sekiranya kalau kita tak faham pasangan kita macam mana. Dia suka handbag, kita beli jam tangan. Dia takkan suka. Contoh. Kalau kita orang dua-dua suka. Okey je. Dia jawab fizik dia suka RZ. So isteri pun suka RZ.
okeylah kan. Okey nak RZ dengan RZ kan. Kadang-kadang mungkin Fizi suka RZ, isteri suka BMW pula ke kan. Okey. Okey. Jadi kita bergelak ketawa ni Ika, Cik Saiful dan Fizi, kita harapkan apa saja perbincangan kita ini sedikit sebanyak mungkin dapat membantu anda penonton-penonton yang mungkin ketika ini dalam permasalahan bagaimana tak tahu nak cara beli jiwa pasangan. Macam tadi kawan kita katakan dah cuba beli tapi tak dibalaskan. Mungkin ada cara terbaik, mungkin kita boleh gunakan orang tengah untuk kita membantu menyemarakkan semula hubungan rumah tangga itu. Yang baik itu anda jadikan tauladan, yang buruk itu sama-samalah kita jadikan sempadan. Ya, terima kasih sekali lagi buat Cik Saiful, Fizi dan juga Ika bersama Wanita hari ini. Dan kepada anda penonton, jangan ke mana-mana, banyak lagi ingin kami bawakan kepada anda. Lepas ni boleh beli juga tau. Beli apa? Nak tengok beli apa, tunggu.